KPM. Jual-jual kerepek-kerepek. Singgah. Gerai saya ada kerepek dari hasil tani penduduk tempatan. Kita ada kacang, kerepek ubi. Ini dah jadi biskut. Jual-jual murah-murah. Cikgu Rahimah. Cikgu. Hai cikgu. Mari sini. Hai cikgu Rahimah. Berniaga kat sini ke? Saya berniaga kat sini. Tolonglah atuk saya. Saya ada macam-macam ni cikgu. Ada kerepek, ada kerepek ubi, kerepek pisang, ada biskut sedap, pun ada. Kek pisang pun ada cikgu. Ini semua hasil daripada petani tempatan cikgu. Cikgu cari apa? Macam menarik lah. Saya nak cari sejenis kekacang. Ada Kacang? tak? Saya ada. Saya ada. Yang ini saya dapat daripada pembekal nun jauh dari Sabah. Yang ini nama dia kacang kudat. Cikgu nak cari yang ni ke? Ya, kerana ada kaitan dengan pelajaran saya hari ini. Oh, cikgu nak belajar pasal kacang kudat ni? Ya. Macam menarik, tapi kacang ni macam kenal je. Kacang kudat? Ya, macam kacang ni. Macam tapi bukan dia. Oh, bukan dia. Oh, itulah. Macam menarik Boleh bagi pula. saya 3 kacang kudat. 3? Okey. Saya bagi 3. Sekejap saya carikan beg plastik. Tapi macam menarik je cikgu punya mata pelajaran. Kalau saya nak ikut masuk kelas boleh? Boleh juga. Boleh? Mesti menarik. Okey, kejap. Mana saya punya kawan tadi saya minta tolong dia jaga gerai. Acap. Okey, saya ikut cikgu. Jom. Okey, jom. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Kepada yang di rumah tu ada yang terpisat-pisat lagi tu. Cepat-cepat cuci muka. Kita nak masuk kelas sekarang. Suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua untuk kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Pakai pelitup muka sekiranya anda perlu keluar rumah untuk urusan penting. Cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun atau guna gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, sekali lagi kita ingin menjemput guru ini yang dah biasa dengan teras. Kita nak persilakan Cikgu Rahimah. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Khabar baik Nisa. Apa khabar? Saya sihat, saya teruja dan saya lapar. Sebab saya tengok kerepek-kerepek kita ni macam menyelerakan. Memang sedap. Ya, baiklah Cikgu Rahimah, saya nak minta Cikgu untuk perkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid dari seluruh Malaysia yang sedang menonton kita di teras. Silakan Cikgu. Hai semua, saya Cikgu Rahimah. Okey, anda semua pasti menonton saya hari ini kerana saya akan mengajar topik pertanian dan penternakan di mana kita akan mempelajari apakah keistimewaan kacang kudat dan juga kelebihan produk tempatan yang lain. Baiklah, saya tak sabar untuk topik kita pada hari ini, tetapi sebelum itu rasanya tak lengkap kalau saya seorang-seorang je menghadap kerepek-kerepek ni semua. Tak. Maksud saya seorang saja dalam kelas ni untuk belajar, bukan untuk makan kerepek kejap lagi. Baiklah, mana rakan-rakan saya? Kita ada rakan-rakan dari 4 buah sekolah berbeza dari seluruh Melaka. Hai, selamat pagi. Hai adik-adik. Nampaknya rakan-rakan kita sudah pun bersedia. Jadi jom kita nak berkenalan dengan mereka. Saya akan mulakan dengan rakan kita yang bernama Damia. Damia, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan selamat pagi Cikgu Rahimah dan Kak Nisa. Waalaikumsalam. Nama saya itu Damia Idina binti Muhammad Zahasri daripada Sekolah Kebangsaan Konvent Infant Jesus Duamka. Boleh panggil saya Mia. Selamat belajar kawan-kawan. Terima kasih Mia. Seterusnya kita ada murid bernama Alif Adam. Silakan Alif, perkenalkan diri anda. Hai. Assalamualaikum Cikgu Rahimah dan Kak Nisa. Salam. Saya Muhammad Alif Adam bin Abdul Latif dari Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang, Bukit Baru, Melaka. Boleh panggil saya Alif. Terima kasih Alif. Ceria betul. Jom. Semangat. Semangat. Ini kita suka semangat di pagi hari yang kita perlukan. Kemudian kita ada adik Iqbal. Silakan Iqbal, perkenalkan diri anda. Hai dan Assalamualaikum dan selamat pagi Cikgu Nisa dan Cikgu Rahimah. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad dari Sekolah Malim, Melaka. Boleh Baik. panggil saya Iqbal.
Ya, terima kasih Iqbal. Kemudian kita ada Asrul. Silakan Asrul, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Kak Disa dan Cikgu Rahimah. Selamat pagi. Nama saya Asrul Akif Rahim bin Asunizam. Saya dari Sekolah Kebangsaan Tengkera 2 Melaka. Boleh panggil saya Ryan. Terima kasih. Nama panggilannya apa tadi? Ryan. Baiklah, seterusnya kita ada rakan yang bernama Naufal. Silakan Naufal. Hai Kak Nisa dan Cikgu Rahimah. Nama saya Muhammad Naufal bin Muhammad Ridwan. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Malim Melaka. Boleh panggil saya Naufal. Selamat belajar. Selamat belajar. Itu bagus. dia Semangat. Naufal. Dan kita ada Hayan. Silakan Hayan. Assalamualaikum dan selamat pagi Kak Nisa dan Cikgu Rahimah. Saya Hayan Akif bin Helmi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Malim Melaka. Boleh panggil saya Hayan. Terima kasih Hayan. Itu je rakan-rakan kita semuanya dah perkenalkan diri ya. Ya, bersemangat 6 betul. orang dari 4 buah sekolah berbeza. Sekali lagi dari SK Malim, dari SK Jalan Datuk Palembang Melaka, kita ada SK Tengkera Melaka dan SK Convent Infant Jesus tu kesemuanya dari Melaka. Adakah adik-adik dah bersedia untuk kelas kita hari ini? Kalau dah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Ya, nampaknya mereka semua dah bersedia, cikgu. Ya. Dan kita ada sebuah video yang ingin kita tonton bersama-sama. Jadi jom kita saksikan video ini. Kawan-kawan tahu tak macam-macam yang kita dapat hasilkan melalui produk pertanian? Antaranya boleh dijadikan keripik pisang. Kayu boleh dijadikan keripik ubi. Ada keripik ubi pedas, keripik ubi perisa keju dan keripik ubi manis. Keladi juga boleh dijadikan keripik keladi dan aiskrim keladi. Banyakkan nasi tempatan. Marilah kita sokong produk tempatan. Hai kawan-kawan, tahu tak sekarang ini banyak produk pertanian dan penternakan yang semakin dikenali ramai dan menjadi pilihan rakyat Malaysia. Contohnya, produk tenusu seperti susu lembu, minuman yogurt dan susu kambing. Produk daripada pertanian seperti pisang, ubi kayu, kacang, dan banyak lagi. Kita perlulah menyokong produk tempatan kita ini. Banyak kebaikannya tahu. Belilah barangan buatan Malaysia. Hai, nama saya Damia Adamia. Saya sudah lama terlibat dalam penternakan kambing. Kambing-kambing saya akan dihasilkan dalam bentuk produk sejuk buku. Kemudian, saya akan pasarkan ke seluruh negara. Selain itu, saya juga menghasilkan produk sate kambing dan kulitnya dijadikan kompang. Apa? Hai, nama saya Leo Wakacaka dan saya ialah pegubung pisang yang berjaya. Oh, saya menanam pelbagai jenis pisang. Pisang-pisang akan dipasarkan untuk keripik pisang, pisang goreng, pembuatan kek dan kuih dan banyak lagi. Kelebihan produk agro pertanian kepada kita ialah kita tak perlu lagi import produk daripada luar dan dapat memajukan ekonomi negara kita. Bok, ada monyet dekat kebun.
menyokong produk tempatan kita. betul. Lebih-lebih lagi hasil pertanian dan peternakan di negara kita. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Cikgu Muhammad Iqbal bin Rahmat dari SJKC Merlimau Melaka di atas video tersebut. Saya suka tengok adik-adik kita begitu bersemangat berkongsi tentang pertanian, peternakan. Jadi cikgu, apa lagi akan kita pelajari pada hari ini? Kita nak ada makan-makan, cikgu. Makan boleh lepas ni Okey, baiklah. Murid semua, kita akan belajar baiklah keistimewaan kacang kudat. Baik. Okey. SP saya ialah mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap maklumat yang diujarkan dalam situasi formal. Itu dalam dialog atau perbualan lah. Okey, macam tadi perbualan dekat pasar tani kan? Itu kita kategori formal. Menyatakan maklumat berdasarkan frasa dan gambar. Baik. Memberikan respon terhadap ujaran yang kita beri dari segi soalan ke macam mana ke. Memberi pendapat tentang kebaikan produk tempatan yang lain. Baiklah. Rakan-rakan di rumah, murid-murid di rumah, diharapkan anda sudah bersedia. Rakan-rakan di Google Meet nampak semua dah bersemangat. Tetapi sebelum itu, kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Rahimah dan juga rakan-rakan dari 4 buah sekolah berbeza. Sebelum kita mulakan aktiviti kita seperti biasa, saya nak jemput Cikgu Rahimah untuk kita sanitasi dahulu tangan kita. Silakan Cikgu. Ya. Baik, kemudian saya Cikgu ya. Ya. Ini adalah langkah-langkah keselamatan SOP yang kita jaga sementara kita berada di sini. Adik-adik di rumah kekal menjaga keselamatan diri anda. Baiklah, saya nak mulakan kelas kita Cikgu. Rakan-rakan dah bersedia? Double thumbs up. Rakan-rakan di rumah pun double thumbs up. Ya, bersemangat macam ni. Laju lagi. Baiklah, jadi jom kita mulakan sesi kita. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Okeylah, baiklah murid-murid. Tadi sebelum kita berhenti rehat, kamu semua telah ditayangkan dengan sebuah video. Ya. Betul ya. Video tadi tu memberikan beberapa maklumat, input kepada kita. Ya. Ada pelbagai maklumat yang kita peroleh daripada video yang ditayangkan tadi. Okey, baiklah. Di sini saya ada 5 soalan berkaitan video tadi tu. Okey, dan murid-murid hendaklah memberi pendapat dan ujaran berdasarkan apa jawapan terhadap apa yang cikgu tanya. Baik. Okey, seterusnya. Kulit kambing dapat dijadikan kompang. Selain itu, apakah yang dapat dihasilkan melalui penternakan kambing? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Selain daripada kompang. Okey, Alif. Silakan Alif. Selain daripada kompang, kambing juga, najis kambing juga boleh memproseskan menjadi baja. Wah, baik. Boleh? Najis kambing lagi? Lagi? Ada boleh lagi yang nak jawapan kongsikan? Lain? Okey, Naufal. Silakan Naufal. Kita juga boleh membuat sate kambing. Sate kambing, betul. Lapar dengan sate kambing. Tadi saya kan? nampak macam Iqbal yang angkat tangan tadi. Iqbal, ada jawapan lain yang nak dikongsikan? Kita juga boleh menjual daging kambing. Daging kambing merupakan satu industri yang besar juga. Ada lagi yang nak kongsikan jawapan lain? Lagi tak pasal kambing ni? Apa lagi? Ada yang penting kat Ryan, sini. Silakan Ryan. Kita juga boleh membuat sate kambing. Sate kambing sama macam rakan kita tadi. Ada lagi jawapan kat sini, Cepat. Ada satu lagi jawapan yang tak disebut. Kat gambar ni ada. Siapa? Naufal. Silakan Naufal.
Kita boleh membuat susu kambing. Susu daripada kambing yang sangat terkenal sekarang banyak khasiat Selain lazat juga banyak khasiat. Soalan kedua cikgu, baiklah. Tentang tanaman pisang. Pisang, baik. Soalan kedua, apakah yang menarik tentang tanaman pisang? Apa yang menarik? Apa yang menarik? Alif ada jawapannya, silakan Alif. Daun pisang. Daun pisang. Daun pisang kita boleh buat Dengan penggunaan pisang, daun pisang itu digunakan untuk kalau di restoran India, mereka alas nasi ya? Makanan menggunakan daun pisang. Wah, bagus jawapan Alif, sangat kreatif. Alif rindu ya nak pergi makan nasi daun pisang ya. Nanti kita pergi sama-sama ya. Mia seterusnya. Okey, kita nampak Akif. Ryan, silakan Ryan. Pelbagai menarik tentang tanaman pisang antaranya ialah susu pisang. Susu pisang. Ya, susu berperisa pisang. Lagi? Ada lagi kita nampak Mia. Cuba Mia. Apa jawapan Mia? Kita boleh membuat kek pisang. Kek pisang. Ya, seperti dekat depan studio ni ada kek pisang. Ada lagi nak kongsikan jawapan? Iqbal, silakan Iqbal. Kita juga boleh membuat pameran keripik pisang. Pameran keripik pisang. Menjual maksudnya. Ya, pisang tu boleh buat saya keripik. nampak Hayan pun angkat tangan. Silakan Hayan. Pisang boleh diproseskan menjadi pisang goreng dan boleh dikomersialkan. Pisang terbaik. goreng. Pisang Lagi? goreng dikomersialkan. Banyak hari ni kan. Ada seorang lagi angkat tangan. Naufal ya. Silakan Naufal. Jantung pisang boleh dibuat sebagai ulam. Wah, tepat sekali Naufal. Jantung pisang jadikan ulam. Banyak kegunaan banyak kegunaan pisang ni. sebenarnya banyak sangat. Okey. Soalan ketiga seterusnya. Berikan 2 kelebihan produk agropertanian kepada kita. Dua kelebihan produk agropertanian kepada kita. Ada yang nak kongsikan kelebihan produk agropertanian. Okey, kita nampak Iqbal. Silakan Iqbal. Kamu rasa apa jawapan dia? Mengurangkan barangan import dari luar negara. Ya, tepat sekali. Rajin membaca Bila Iqbal kita banyak kita ada produk agropertanian kita sendiri, kita dapat mengurangkan barang yang kita perlu import dari luar negara. Ya, saya nampak Mia angkat tangan. Ramai angkat Ada tangan. jawapan yang Mia nak kongsikan? Kelebihan produk agropertanian kepada kita ialah boleh meningkatkan ekonomi negara. Ya, betul sekali. Tepat sekali. tahniah. Dapat meningkatkan ekonomi. Okey, lagi? Kita nampak rakan-rakan kita yang lain. Naufal pun ada angkat tangan. Silakan Naufal. Memberi peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Tepat sekali. Baik, terbaik. Memang Okey, tepat. Siapa lagi ada jawapan yang lain? Ryan, silakan Ryan. Ryan lagi. Kelebihan produk agropertanian kepada kita ialah kita lebih murah dan mudah didapati. Pandai. Lebih murah, pandai. Mudah didapati dan murah. Nampaknya Alif bersemangat nak kongsikan jawapan. Cepat. Produk lebih berkualiti. Berkualiti Tinggi kerana kita tanam sendiri kan. Lagi kualiti. Baik. Okey, ada lagi ke? yang belum kongsikan jawapan? Ada lagi tak? Ada. Hayan. Hayan, silakan Hayan. Kelebihan produk agropertanian ialah ianya dapat meningkatkan ekonomi negara. Ya, betul. Dapat meningkatkan ekonomi negara. Pandai semua. Bagus. Banyak membaca semua ni. Ya. Okey, baiklah. Soalan seterusnya. Soalan 4. Berikan contoh lain hasil pertanian atau penternakan yang boleh kita pasarkan. Yang boleh kita komersialkan, kita pasarkan. Ya, cikgu nak pilih siapa cikgu? Contoh lain, saya nak cuba siapa tu? Ryan. Ryan, silakan. Contoh lain hasil pertanian atau penternakan yang boleh dipasarkan ialah kelapa sawit. Kerana ia boleh menghasilkan minyak dan juga sabun. Lagi selain daripada kelapa sawit, kita kelapa sawit boleh hasilkan minyak, sabun, lagi apa yang boleh hasilkan daripada kelapa sawit? Dari kelapa sawit boleh hasilkan apa lagi? Siapa tahu? Iqbal? Silakan Iqbal, kongsikan jawapan anda. Margarin. Pandai. Margarin.
Okey, baiklah murid-murid. Selain daripada kelapa sawit, produk apa lagi yang boleh kita pasarkan? Pertanian silakan. dan penternakan. Dua-dua boleh, bukan tanaman saja. Ya. Naufal, silakan. Peternakan lembu. Penternakan lembu. Bagus. Daripada lembu dapat daging. Dia lagi dapat apa? Dari lembu dapat apa lagi selain daripada daging? Susu. Susu. Produk tenusu dia. Ya, betul. Okey. Lagi? Rakan-rakan yang lain kita lihat. Selain daripada lembu dan kelapa sawit, ada lagi? Alif? Apa lagi? Alif, silakan Alif. Pokok kelapa. Buatan pokok kelapa itu boleh membuat jambatan untuk menyeberangi sungai. Ya. Okey, pokok kelapa lagi? Dan lidinya boleh membuat penyapu. Ya, betul tu. Baik. Penyapu tu boleh jual, boleh guna kan? Okey. Betul. Okay, Mia lagi tadi Mia angkat lagi tangan. dalam gambarnya ada lagi. Okey, Mia cuba. Kita boleh menanam pokok nenas. Pokok nenas. Nenas, ya, perusahaan nenas. Okay, nenas yang merupakan sasar ekspor nenas yang terbesar juga dalam negara kita. Lagi yang utama. Yang terbesar dalam Malaysia. Apa dia? Yang terbesar dalam Malaysia. Siapa tahu? Hayan? Contoh lain hasil pertanian yang boleh dipasarkan ialah getah. Ya, tepat sekali ialah produk daripada getah. Ya. Okey. Apakah produk getah yang kamu tahu? Produk getah. Kita lihat semua angkat tangan ni. Takut pula saya nak pilih. Kita mulakan dengan Naufal. Silakan Naufal. Tayar. Ya, sangat penting hari ini. Alif rasa-rasa? Sarung tangan. Sarung tangan. Tepat sekali. Rakan yang lain ada lagi tak nak kongsikan produk daripada pokok getah? Kita lihat. Fikir semua. Berkerut dah yang Alif lagi. Ada lagi nak kongsikan? Silakan Alif. Getah pemadam. Getah pemadam. Getah pemadam. Ya. Baik. Okey, baiklah. Rasanya tu saja. Okay, ada lagi tak? Ada lagi tak? Selain daripada getah, nenas, lembu, kelapa sawit. Ada lagi tak? Cuba tengok gambar. Sayur-sayuran tempatan. Betul. Ryan, Iqbal. Okey, yang kita boleh dipasarkan lah. Okey, baiklah. Soalan kelima. Pada pendapat kamu, okey, bagaimanakah cara untuk memperkenalkan produk makanan secara meluas? Kita nak memperkenalkan produk pelanggan tempatan ni secara meluas. Bagaimana? Berikan contohnya. Secara meluas, cikgu, maknanya satu dunia, cikgu. Ya. Satu dunia tahu inilah kerepek pisang mak macam mana saya. kita nak bagi tahu luar negara yang kita ada pisang. Bagaimana ya? Kita lihat jawapan adik-adik kita. Semua dah bersedia. Mereka berjaya jawab. Iqbal, boleh kongsikan jawapan Iqbal? Membuat pameran di media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun WhatsApp. Ya, okey, boleh secara alam maya. Okey. Baik. Ada di media sosial. Ada lagi jawapan lain? Okey, Mia, apa jawapan Mia? Pada pendapat saya, cara untuk memperkenalkan produk makanan tempatan secara meluas ialah kita boleh mengadakan pameran jualan. Betul. Macam kita pasar tani tadi kan. Okey, kita mempromosikan produk barangan tempatan, tapi kita secara meluas ialah melalui media sosial. Okey, ada lagi jawapan lain? Okey, Naufal ada nak kongsikan jawapan Naufal? Kita boleh pasarkan di agensi kerajaan Famah. Ya, terbaik. Jawapan Naufal terbaik. Okey. Boleh mempromosikan di agensi Famah. Okey, lagi Ryan, silakan Ryan. Pada pendapat saya, cara untuk memperkenalkan produk makanan tempatan secara meluas ialah kita boleh mempromosikan di luar negara. Luar negara. Mungkin kita boleh mengeksport barangan ni ke luar negara. Betul tu. Tadi saya nampak Alif pun ada angkat tangan. Alif nak kongsikan jawapan Alif? Menjual persendirian dari rumah ke rumah. Ya, itu pun salah satu cara juga kan, cikgu kan? Bagus. Boleh menjual masa PKP. Kecuali masa PKP. Semasa PKP. Tapi hati-hati jaga SOP. Boleh jual dari rumah ke rumah tapi penghantaran. Okey. Bagus, terima kasih semua. Baiklah.
Okey, baiklah murid-murid. Setakat ni daripada video tadi ada 5 soalan ni yang cikgu dah bagi. Sekarang kita akan beralih ke buku teks kita. Ya, buku teks. Muka surat berapa tu cikgu? Muka surat saya nampak 108. 108. Okey, Jadi ada tema 6 pertanian dan penternakan. Dalam topik ini kita akan belajar tentang pelbagai produk pertanian dan penternakan di Malaysia. Okey, tapi fokus cikgu pada hari ini adalah produk pertanian dan penternakan, keistimewaan kacang kudat. Itu yang cikgu cari kacang kudat tadi tu. Itulah kaitan kacang kudat tadi tu. Ya, cikgu ni buku teks darjah berapa cikgu? Tahun 5. Tahun 5. Jadi murid-murid di rumah boleh bersedia buku teks Bahasa Melayu tahun 5 muka surat 108. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Inilah kacangnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Kembali bersedia untuk kelas kita pada pagi ini. Kita ada rakan-rakan dari 4 buah sekolah berbeza, iaitu SK Malim, SK Jalan Datuk Palembang, SK Tengkera dan juga SK Convent Infant Jesus tu. Kesemuanya dari Melaka dan masih bersama dengan Cikgu Rahimah dari SJKC Malim Melaka. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan sesi kita. Rakan-rakan kita semuanya dah bersedia. Jadi kita silakan Cikgu, silakan. Okey, baiklah murid-murid semua. Okey. Hari ini topik kita berkaitan dengan kacang kudat. Okey. Keistimewaan kacang kudat. Mungkin anak-anak ataupun murid-murid di sini yang tak pernah tahu apa tu kacang kudat, tak pernah dengar pun kacang kudat sebelum ni. Jadi kacang kudat tu macam ni rupa dia. Dia tahu kacang tanah biasa je cikgu. Ni kacang kudat. Dia seperti kacang tanah biasa. Cuma istimewanya kerana dia ditanam di kudat. Dia merupakan produk hasil tempatan bandar kudat. Kenapa dia istimewa? Kita akan belajar lepas ni. Bagaimana cara penghasilan dia menyebabkan dia jadi istimewa. Ya, baiklah murid-murid. Okey, jom kita kenali dulu bandar kudat. Okey. Sebenarnya apa yang ada dekat bandar kudat ni ya? Okey, bandar kudat ni dia ada banyak menghasilkan produk-produk tempatan sebenarnya. Ni ada pantai dia, kemudian dia berhasilkan hasil laut. Hasil laut dia seperti ikan masin, okey. Ini kalau mak saya suruh order ni satu beg tak cukup cikgu. Itulah. Siapa yang pernah pergi ke kudat tu mesti dia tahu apa yang istimewa di sana. Dan antara yang paling terkenal di sana ialah kacang kudat. Yang kita akan belajar hari ini. Seterusnya dia ada tempe kudat dan banyak lagi produk-produk makanan tempatan kudat. Okey, baiklah murid-murid, kita tengok buku teks kita. Okey, ada perbualan antara Puan Gina dan Puan Lily di Pasar Tani tadi di Pasar Tani. Okey, baiklah, siapa boleh tolong cikgu baca? Nampak tak dekat skrin? Okey, Naufal. Naufal nak bantu. Silakan Naufal. Bagaimanakah kacang ini ditanam? Okey, selamat pagi Puan. Terima kasih Naufal. Selamat pagi Puan. Kacang goreng ini menjadi kegemaran ramai orang. Bagaimanakah kacang ini ditanam? Bagaimanakah kacang kudat ini ditanam? Okey, siapa boleh bantu cikgu bagi jawapan? Siapa tahu jawapannya? Kita lihat rakan kita ada tak? Okey, Mia. Silakan Mia. Okey. Keistimewaan kacang kudat ditanam secara organik dan tidak ada bahan kimia. Ya, selamat pagi ya. Kacang ini memang menjadi kegemaran orang ramai. Kacang ini ditanam secara
Organik. Okey. Organik tu boleh siapa bagi tahu cikgu tak apa maksud organik? Kita sedengar organik tak tahu apa maksud. Saya nampak Iqbal ada jawapan. Apa maksud organik ni? Silakan Iqbal. Organik bermaksud semula jadi. Semula jadi. Dia tanamnya dia ditanam secara semula jadi. Punya baja dia pun semula jadi. Okey, dia tidak menggunakan bahan kimia untuk menyedapkan rasa dia ke. Okey. Itu dia keistimewaan kacang kudat. Okey, soalan ni dia kacang kudat yang sebenar di Sabah. Okey. Macam masam Jawa pun ya juga cikgu bentuknya. Sedikit besar dari kacang tanah biasa. Tapi dia punya dalam ni cantik. Buah dia kacang dia cantik. Okay? Baik. Okey. Baiklah, soalan seterusnya. Oh, begitu. Berdasarkan maklumat pada pembungkus itu, kacang ini digoreng dengan pasir laut. Maksudnya dekat paket pembungkus tu tulis, dia digoreng dengan pasir laut. Tentu sedap kacang ini. Okey. Mengapakah pengusaha kacang menggunakan pasir laut? Mengapa? Soalannya. Menggunakan pasir laut untuk menggoreng kacang kudat ni. Naufal ada jawapannya, silakan. Kacang ini digoreng dengan pakai kudat yang bersih lagi sedap rasanya. Untuk menghasilkan yang lagi sedap rasanya. Maksudnya lagi sedap lah. Okey. Ada jawapan lain bagaimana? Mengapa pengusaha kacang menggunakan pasir laut untuk menggoreng kacang kudat? Ada jawapan lain? Kita nak dengar pendapat rakan yang lain. Semua tertanya-tanya macam mana orang goreng kacang menggunakan mungkin pasir laut. Mungkin kita pernah tengok orang goreng buah berangan kan. Mungkin dengan cara tu dia goreng kacang kudat tu. Menggunakan teknologi dia menggunakan pasir laut untuk menghasilkan rasa dia yang semula jadi. Mungkin rasa dia yang lebih rangup. Ya, ada yang ada jawapannya? Silakan. Ada. Kalau salah tak mengapa. Ini sebahagian daripada proses pembelajaran kita. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh kongsikan jawapannya. Kenapa agak-agaknya ya cikgu? Kacang ni digoreng dengan pasir laut untuk menghasilkan rasanya, rasa yang lebih enak. Okey. Okey, soalan seterusnya kepada penjual ni. Ya. Kacang ini diproses secara tradisional. Kacang ini diproses secara tradisional. Siapa tahu kita betul ke kacang ini digoreng secara tradisional? Silakan Ryan. Betul, kacang ini digoreng dengan cara tradisional. Okey, kenapa? Kenapa agak-agaknya? Proses itu dilakukan secara tradisional. Okey, kita nampak Mia angkat tangan. Silakan Mia. Kacang ini tiada sebarang pengawet dan bahan perasa tambahan. Ya. Kacang ini tiada bahan pengawet dan sebarang perasa tambahan. Diproses secara tradisional. Kacang ini diproses secara tradisional untuk mengekalkan kualiti rasanya dan keistimewaan kacang ni. Tak sama macam kacang-kacang lain. Kerana kita tengok rupa dia sama macam kacang-kacang yang kita pernah tengok kat luar. Sama, tapi tak serupa. Apa yang membezakan dengan kacang-kacang lain ialah digoreng dengan pasir laut kudat. Lepas tu dia ditanam secara tradisional. Penghasilan dia juga secara tradisional, tidak menggunakan bahan kimia. Satu kita nak rasa, kita kena pergi mana? Kudat. Untuk rasa kacang kudat ni. Tapi saya dah ada kacang kudat ni dekat tangan saya. Lepas ni kita boleh rasa. Okey. Buka dia. Silakan cikgu. Okay. Jadi, kacang ini tentu mempunyai protein yang tinggi dan lemak yang baik. Maksudnya lemak yang boleh terurai lah. Ya. Bagaimanakah keuntungan hasil jualan kacang goreng ini? Bagaimana keuntungan? Sebab dia protein tinggi. Kita tahu kacang ni produk yang mempunyai protein yang tinggi. Okey, lemak pun baik. Okey, bagaimana keuntungan hasil jualan kacang goreng ini? Saya nampak Iqbal dah angkat tangan dengan pantas. Silakan Iqbal. Keuntungannya agak lumayan kerana kacang kudat ini susah untuk dicari. Betul. Tepat sekali, betul. Harganya agak lumayan, keuntungan agak lumayan kerana susah untuk cari kacang kudat. Kita nak jumpa pun susah. Jadi lepas tu dia jual dengan harga yang agak mahal kalau di sinilah. Okey, lain? Jawapan lain? Ada yang nak kongsikan jawapan selain daripada itu? Okey, Mia, silakan Mia. Ia juga luar biasa dan
tidak sama dengan kacang lain. Luar biasa. Luar biasa dan tak sama dengan kacang lain. Jadi bagaimana keuntungan hasil kacang ni? Lumayan? Ada nak kongsikan jawapan lain? Bagaimana? Dah angkat tangan turun pula. Macam mana tu kawan-kawan? Alif ada nak kongsikan jawapan? Siapa tu? Naufal. Siapa? Naufal ya? Silakan. Keuntungannya agak lumayan. Keuntungan lumayan. Keuntungan lumayan, ya. Kualiti yang baik. Ya, Naufal? Mempunyai kualiti yang baik. Kualiti Ya, yang bagus. baik. Dia barang produk yang berkualiti. Jadi dia jual dengan harga yang agak tinggi kerana penghasilan dia juga agak sukar. Dia goreng dengan pasir laut, bukan sebarangan. Pasir laut Kudat tu istimewa dia. Okey, baiklah. Kita akan pergi pada soalan uji minda. Okey. Tadi kita belajar tentang kacang kudat. Ya, betul, cikgu. Kerepek pisang. Ya. Kerepek ubi pun ada ni. Kayu. Kerepek keladi. Ya, keladi. Kek pisang. Kita ada biskut. Biskut pun hasil tempatan juga. Banyak produk kita. Dari ke kacang. Ya, ke kacang. Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita semua rakyat Malaysia kan? Okey, bagaimanakah kita menyokong ekonomi negara kita? Bagaimana ya adik-adik? Untuk kita menyokong ekonomi negara kita. Okey, Iqbal, silakan Iqbal. Menjadikan produk Malaysia sebaris dengan produk luar negara. Wah, sebaris dengan produk luar negara. Okey, menjadikan produk kita sebaris dengan luar negara. Bagaimana kita nak jadikan produk kita sebaris dengan luar negara tu? Okey, kita lihat jawapan rakan kita yang lain. Naufal, silakan Naufal. Kita boleh membeli, kita selalu membeli barangan tempatan ni. Untuk menyokong ekonomi negara kita ya. Kita kena membeli, ya. Kita kena membeli barangan buatan tempatan kita. Sebenarnya banyak tempatan kita ni bukan saja ni saja. Okey, kita ada keropok leko, hasil daripada penternakan ikan. Betul. Okey, lagi ada jawapan lain? Ada yang lain, kita lihat jawapan Alif. Silakan Alif. Boleh mempelbagaikan rasa. Pelbagaikan rasa. Tepat sekali Alif. Tepat. Mempelbagaikan rasa. Contoh hari ini sangat-sangat popular dengan perisa keju kan. Jadi ada juga jual keripik pisang keju. Betul lah. Yang penting kena ada pedas. Orang Malaysia ni suka yang pedas-pedas. Keripik pedas. Ada keripik yang terbaru perisa telur masin. Telur masin. Telur masin yang sangat popular. Semua dia letakkan perisa tu. Keripik, perisa telur masin, semua ada. Lagi ada jawapan lain tak? Ada bagaimana lain? Kita kamu lihat, sebagai rakyat Malaysia nak menyokong ekonomi negara kita? Okey, Ryan, silakan Ryan. Sebagai rakyat Malaysia, kita menyokong ekonomi negara kita dengan cara mengeksportkan barangan kita ke luar negara. Berkembang ekonomi. Mengembangkan ekonomi kita, meningkatkan ekonomi kita dengan mengeksportkan barangan kita ke luar negara supaya mereka, orang luar sana, tahu Malaysia juga mampu menghasilkan produk-produk yang sebaris dengan produk antarabangsa. Dan berkualiti juga. Kita lihat jawapan daripada Damia. Silakan Mia. Sebagai rakyat Malaysia, kita boleh menyokong ekonomi negara kita dengan membeli barangan buatan Malaysia. Kita kena beli barangan buatan Malaysia. Okey. Baiklah. Bukan saja produk kita juga boleh menyokong ekonomi kita dengan cara bercuti juga. Bercuti ke di dalam negara. Kita juga mempromosikan tempatan kita. Dalam arti kata lain, menyokong industri pelancongan domestik ataupun pelancongan dalam negara kita sendiri. Ya, betul. Kita bukan saja ada makanan, kita juga ada macam batik, produk-produk hasil craft. Craft tangan kita yang boleh dipasarkan di luar negara. Sebenarnya Malaysia juga antara merupakan negara tumpuan dunia tentang makanan dia, budaya dia, dan keistimewaan dia. Semoga satu hari nanti wabak yang melanda ini pergi dari negara kita supaya kita sama-sama dapat membangunkan kembali beberapa sektor yang sekian lama terkesan dengan pandemik ini. Baiklah, jom kita teruskan cikgu soalan kita. Salam uji minda 2. Okey. Terdapat dua jenis kacang dekat skrin cikgu sekarang ni. Baik. Kacang tempatan dan kacang import. Cikgu jelaskan dulu. Kacang tempatan ni ada banyak jenis kan. Macam ada kacang tanah, kacang gajus. Okey.
khasiat kacang gajus mengurangkan risiko penyakit batu karang. Baik. Meningkatkan kesihatan jantung. Menggalakkan tulang yang sihat. Membantu mencegah kanser. Meningkatkan kesihatan kulit dan rambut. Boleh cantik kacang ni. Kejap lagi saya beli. Nak cantik. Nak cantik. Okey, baiklah. Kacang import pula. Ya. Kaya dengan nutrisi. Okey, kandungan antioksidan yang tinggi. Rendah kalori, tinggi protein, membantu program diet, tinggi serat, kontrol kadar gula dalam darah. Baik. Dan mendukung kesihatan jantung dan usus. Baik. Nampaknya cikgu kita ada 2 jenis kacang yang saya kira popular ataupun terkenal di negara kita, tetapi bezanya satu kacang tempatan dan satu kacang import. Baiklah, sebelum kita pergi ke soalan uji minda yang kedua ini, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Saya akan jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sedapnya kacang kudat ni. Alamak. Hai, kembali menonton Teras Didik TV KPM. Sebentar tadi kita tinggalkan mereka ya cikgu dengan soalan uji minda kedua di mana kita ada penyataan berkenaan dengan kacang tempatan dan kacang import. Jadi jom cikgu kita teruskan sesi kita. Silakan cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Soalan uji minda 2. Antara 2 jenis kacang ini, kacang tempatan dan kacang import, yang manakah akan menjadi pilihan anda? Dan nyatakan sebab mengapa. Okey, kita lihat rakan kita. Okey, Ryan. Ryan nak pilih yang mana satu dan mengapa? Silakan Ryan. Pada pendapat saya ingin memilih kacang tempatan kerana saya ingin menyokong ekonomi negara Malaysia. Terima kasih Ryan. Ryan ingin membeli produk tempatan, kacang tempatan kerana ingin menyokong ekonomi Malaysia. Terima kasih. Okey, jawapan murid lain. Jadi kita lihat yang lain bagaimana. Anda? Kenapa anda nak pilih kacang tempatan atau import? Kita lihat Iqbal angkat tangan cikgu. Silakan Iqbal. Saya memilih kacang tempatan kerana saya boleh menyokong ekonomi negara dan kacang tempatan mempunyai khasiatnya juga. Bagus. Kacang tempatan juga berkhasiat, okey? Setanding juga dengan kacang di luar negara. Sama juga. Kita ada jawapan lain ke yang nak dikongsikan? Okey, Hayan, silakan Hayan. Saya akan memilih kacang gajus. Kerana lebih murah dan mengandungi vitamin C. Bagus Hayan. Okey, kacang tempatan, kacang gajusnya lebih murah, okey, mengandungi vitamin yang sesuai. Dia ada protein Nak dia ada protein yang sesuai untuk tumbuh saran. Okey, baiklah, ada Naufal angkat tangan. Silakan Naufal. Saya pilih kacang tempatan kerana dia lebih sedap dan lebih berkualiti. Lebih sedap dan berkualiti. Okey, selain daripada kita makan begitu saja, kacang gajus ni kita boleh buat apa juga? Ada idea tak? Kita boleh hasilkan apa dari kacang gajus? Apa produk yang boleh dihasilkan dari kacang gajus? Okey, Alif nampaknya ada jawapan. Tak jadi dah jawapannya. Mudah didapati. Mudah didapati. Okey, kita boleh buat apa kacang gajus ni? Tapi saya tak makan kacang. Tak makan kacang? Okey, kita tanya rakan yang lain. Makan kacang ke tidak? Hayan makan kacang ke tidak? Silakan Hayan. Makan. Makan kacang. Okey. Kita boleh buat biskut juga dengan kacang gajus, kek.
gajus. Ada juga minuman kacang Buat gajus. kuih raya cikgu, kuih raya. Kuih raya kan. Ya. Sedap biskut kacang gajus ni. Mahal tak tahu harga dia. Tetapi produk import ni bukanlah tak boleh makan. Boleh. Okey, cuma kita kena lebihkan sokongan kepada produk tempatan kita. Baiklah. Baiklah. Soalan uji minda yang ketiga murid-murid. Ini siapa cepat? Siapa dapat dia angkat tangan. Anissa akan pilih. Baik. Saya dah bersedia untuk pilih rakan-rakan kita. Jangan angkat tangan dulu belum Sani lagi. Okey. Puan Sofia seorang penjual kacang kudat di Pasar Tani Kudat. Pada hari Sabtu dan Ahad, ramai orang membeli kacang kudat. Hasil jualannya sebanyak RM150 pada hari Sabtu dan RM200 pada hari Ahad. Berapakah jumlah hasil jualan kacang kudat Puan Sofia untuk 2 hari itu? Berapakah jumlah hasil jualan kacang kudat? Maknanya Sabtu RM150, Ahad dia ada RM200. Okey, berapa hasil jualan kita? Okey, balik semula. Semua turun tangan, kita nak siapa cepat tau. Okey, siapa nak jawab boleh angkat tangan. Okey, saya nampak Alif. Laju tangan dia. Macam The Flash. Silakan Alif, apakah jawapan anda? Jumlahnya adalah RM350. Ya, tepat sekali. Betul. Hadiahnya ialah kacang kudat. Kacang kudat. Ada sesiapa yang nak kacang kudat? Okey, betul. Jumlah hasil jualan Puan Sofia ialah RM350 untuk 2 hari tersebut. Ya, cikgu saya mungkin nak bertanya kepada murid-murid di Google Meet daripada produk ke kacang, apakah produk atau makanan yang adik-adik pernah makan dari ke kacang? Ada yang nak kongsikan tak? Pernah beli ke secara atas talian? Okey, Iqbal. Kek dan biskut. Kek dan biskut. Ya, biskut kacang sedap. Mesti suka makanan yang orang kata apa, pencuci mulut ni ya. Rakan lain ada nak kongsikan? Okey, Naufal. Naufal suka makan apa kalau daripada ke kacang? Air soya. Air soya. Ya. Terbaik untuk cantikkan kulit. Cantikkan kulit. Okey, saya pergi beli juga. Kacang soya. Baiklah, Damia. Silakan Mia. Aiskrim. Macam ada walnut, cashew, apa tu kacang tu. Okey, baiklah. Terima kasih adik-adik semuanya aktif menjawab. Dan sebenarnya cikgu, kita telah tiba di penghujung sesi pembelajaran kita. Ya ke? Jadi saya nak minta cikgu untuk kongsikan rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari setakat hari ini. Silakan cikgu. Okeylah. Terima kasih Nisa. Okey. Baiklah, cikgu rasa hari ini kita dah banyak belajar tentang produk-produk pertanian dan penternakan hasil dalam negara kita sendiri. Okey, contohnya kita ada pisang yang boleh menghasilkan keripik pisang, pisang goreng, kek pisang, dan juga pelbagai produk ke kacang yang kita boleh komersialkan sebenarnya. Okey. Dan juga murid-murid juga telah mempelajari bagaimana nak menjawab ujaran yang diberikan kepada mereka dalam secara situasi formal. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Rahimah dari SJKC Malim Melaka. Terima kasih murid-murid yang menonton kami dari rumah dan juga murid-murid di Google Meet kita. Kita ada rakan-rakan dari SK Jalan Datuk Palembang Melaka. Kita ada SK Malim, SK Tengkera Melaka dan juga SK Convent Infant Jesus tu Melaka. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami di teras. Kekal menonton saluran Didik TV KPM. Kita akan akhiri episod kali ini dengan sebuah lagu. Jadi jom kita nyanyi bersama-sama. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye semua. Marilah kita tunjukkan sokongan. Belilah barangan buatan Malaysia. Chan Mali Chan oi oi, Chan Mali Chan oi oi, Chan Mali Chan ketipu payung, Chan Mali Chan oi oi, Chan Mali Chan oi oi, Chan Mali Chan ketipu payung. Kambing dan lembu menjadi pilihan, pisang dan ubi jangan pula lupakan.
pelbagai guna dan juga khasiat, memberi manfaat seluruh masyarakat. Chan Mali Chan oi oi, Chan Mali Chan oi oi, Chan Mali Chan bertipung payung. Chan Mali Chan oi oi, Chan Mali Chan oi oi, Chan Mali Chan bertipung payung. Yeay. Nyanyi lagi cikgu. Sekali lagi. Na 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 na. Berilah barangan buatan Malaysia. Chan Mali Chan oi oi, Chan Mali Chan oi oi, Chan Mali Chan ketipung payung. Didik TV KPM